Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, untuk hari ini, untuk subjek kimia kita, tarikh 16 hari bulan 2 2021, hari Selasa. Okay, untuk permulaan selepas cuti Chinese New Year, diharapkan agar pelajar ada membuat sedikit ulang kaji lah mengenai apa yang telah dipelajari pembelajaran sebelum cuti Chinese New Year. Okay, kita recap balik. Ini khas untuk recap sajalah. Recap pembelajaran yang lepas, kita belajar mengenai struktur atom. Okay, untuk struktur atom ada 3 jenis yang perlu kamu tahu. 3 komponen dialah nombor proton, lepas tu nombor elektron, dan yang ketiga nombor neutron. Okay, 3 benda ni kamu dah belajar semasa di menengah rendah tingkatan 1, bab 6 jadual berkala, dan tingkatan 3 bab 8 keradioaktifan. Okay, kemudian seperti yang cikgu cakap 2 minggu yang lepas, okay, kamu kena tahu struktur atom ni macam mana, apa yang perlu ada dalam struktur atom, ataupun lebih dikenali sebagai zarah sub atom. Yang ini adalah subatom bagi struktur atom. Okay. Pertama sekali yang perlu kamu tahu adalah petala. Okay, ini yang digelarkan sebagai petala. Okay, yang ini petala 1. Okay, yang ini petala 2. Yang ini petala 3. Dan ini petala 4. Okay, nampak yang ni. Okay. Yang ini digelarkan sebagai petala untuk struktur atom. Okay, cikgu letak nama dia terus dekat sini supaya kamu tahulah apa dia petala. Okay, kemudian di dalam petala fokus kepada yang di bahagian tengah. Yang di bahagian tengah ni, di bahagian tengah ni kita letak nukleus. Dalam atom dia ada nukleus. Kita labelkan dia sebagai nukleus. Di dalam nukleus pecah kepada 2 bahagian. Ada nombor proton dan ada nombor neutron. Charge positif dan tiada charge. Okay, contohnya dekat sini cikgu bagi contoh. Contoh 1. Nombor proton ada 4. Kemudian nombor neutron ada 5. Okay, cara lukis dia di dalam nukleus, kamu lukis yang berlabelnya, yang bukan berlabel, berwarna. Okay, cikgu lukis kat sini 1. Kemudian yang tidak berwarna. Kemudian yang berwarna balik 2. Okay, yang tidak berwarna. Lepas tu 4. 1, 2, 3. Kemudian lukis balik kat sini yang tidak berwarna, dan last sekali untuk yang berwarna dan yang tidak berwarna. Okay, maksudnya dekat sini di dalam tengah-tengah nukleus ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 proton. Yang berwarna biru ni adalah proton, dan yang tidak berwarna, yang warna putih saja ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dan 5 ni adalah nombor neutron. Di dalam nukleus ada nombor proton dan nombor neutron. Itu untuk bahagian proton dan neutron. Okay, seterusnya kita masuk kepada nombor elektron. Macam mana nak kenal pasti bilangan nombor elektron? Okay, seperti yang cikgu
ada cakap 2 minggu yang lepas, nombor elektron mestilah sama dengan nombor proton. Kalaulah nombor proton contoh 1 ni ada 4, maksudnya nombor elektron pada petala ni mestilah ada 4. Okey, contoh dia 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang di luar ni, yang dekat petala ni, ini adalah nombor elektron. Okey, itu untuk zarah subatom. Dalam zarah subatom perlu ada petala, perlu ada proton, elektron dan neutron. Dan di dalam nukleus perlu ada proton dan neutron. Itu contoh dia lah untuk struktur atom dekat sini. Okey, kemudian kita dah belajar juga, kita sentuh yang bahagian nombor 1 ni, nombor proton. Okey, fokuskan dekat sini. Nombor proton adalah sama dengan bilangan proton di dalam sesuatu atom. Dia benda yang sama. Kalaulah nombor proton ni ada 4, maksudnya bilangan proton dalam sesuatu atom tu pun perlu ada 4. Benda yang sama. Dua ni Okey, kemudian charge bagi proton. Charge untuk proton adalah positif. Ataupun kamu letak simbol tambah dekat sini. Itu menunjukkan dia adalah charge positif. Itu untuk proton. Kemudian simbol bagi proton P huruf kecil dan di atas dia ada tanda positif ataupun tambah dekat sini. Ini adalah simbol bagi proton. Harap masih ingatlah untuk nombor proton ya. Okey, kemudian selesai bahagian nombor proton dan bilangan proton, kita masuk kepada nombor elektron. Nombor elektron ialah bilangan elektron dalam sesuatu atom. Itu dia punya persamaan dekat sini. Contohnya kalau dalam soalan dia tanya, berapakah bilangan elektron sekiranya nombor elektron adalah 4? Contoh dia 4 lah. Kalau nombor elektron 4, maksudnya bilangan elektron pun mestilah 4. Dia mesti sama dekat sini. Okey, kemudian untuk charge elektron, kalau dah ada positif, dia mestilah ada negatif ataupun simbol dia tolak dekat sini. Itu untuk charge elektron. Manakala untuk simbol dia pula, simbol elektron E huruf kecil dan negatif berada di atas E. Dia macam E kuasa negatif lah maksud dia dekat sini. Okey. Benda ni kamu kena ingat sampai bila-bila. Jangan pula nanti kamu letak P huruf besar, E huruf besar. Bukan. Dia ada simbol dia tersendiri. Kalau proton, P huruf kecil, P positif. Kalau elektron, E huruf kecil, E negatif. Itu dia punya simbol. Selesai untuk elektron, kita masuk yang ketiga, nombor neutron. Okey, untuk nombor neutron, dia adalah bersifat neutral. Kalau dah sebut pasal neutral, maksudnya untuk charge bagi neutron adalah kosong. Dia bukan positif, dia bukan negatif. Itu dia punya ciri-ciri untuk neutron. Charge dia kosong dekat sini. Jadi simbol untuk neutron adalah N kosong. N huruf kecil, bukan N huruf besar. Itu dia punya ciri-ciri yang perlu kamu tahu untuk bahagian struktur atom. Pertama,
kamu kena tahu struktur atom, ada nombor proton, nombor elektron, nombor neutron. Kemudian yang kedua, zarah subatom. Dalam zarah subatom perlu ada petala, perlu ada nukleus. Di dalam nukleus perlu ada nombor proton dan nombor neutron. Kemudian di sekeliling petala dia mesti ada elektron. Nombor elektron mestilah sama dengan nombor proton. Ini. Benda ni kamu kena ingatlah. Yang ni kena ingat, kena faham. Jangan kamu hafal saja tapi kamu tidak faham pun apa yang kamu hafal. Jadi cikgu nak kamu faham dan ingat. No need to hafal. Kalau kamu dah biasa praktiskan benda ni, kamu lukis, kamu dah tahu ke di dalam nukleus perlu ada proton dan neutron, dan di luar dekat petala perlu ada elektron. Itu cara senang untuk ingat benda ni. Okey, boleh faham? Okey, selesai untuk 1, 2, 3. Kemudian ada info tambahan dekat sini, cikgu letak 4. Okey, untuk yang 4 ini, macam yang cikgu cakap awal tadi, nombor proton mestilah sama dengan nombor elektron. Ini kamu kena take note. Okey, kalaulah kamu tulis macam ni, nombor elektron sama dengan nombor proton, pun benda yang sama juga. Contohnya kalau proton 4, elektron 4. Elektron 4, proton pun 4. Dua benda ni adalah dua benda yang sama untuk zarah subatom ataupun struktur atom. Okey. Ini pakai perkataan nombor. Kalaulah dia keluarkan perkataan bilangan. Okey, contohnya dekat sini ya. Bilangan proton mestilah sama dengan bilangan elektron. Benda yang sama, nombor dan bilangan. Dua benda yang sama. Okey, kalaulah dia tulis dekat sini bilangan elektron sama dengan bilangan proton, pun sama juga. Jadi dekat sini 1, 2, 3, 4 adalah benda yang sama. Okey. Okey, ini untuk tambahan nombor 4. Okey, ada lagi tambahan nombor 5. Cuba. Okey. Bagi tambahan nombor 5, cikgu letak pagar dekat sinilah. Nombor 5. Info penting yang perlu kamu tahu. Kalau kita sebut ion positif. Kalau ada ion positif, maksudnya kena ada ion negatif. Dua benda ni. Jangan pula kamu tulis ion neutral. Tak ada ion neutral lah. Kalau ion pecah kepada dua, positif dengan negatif. Okey, kata lain bagi ion positif adalah kation. Yang ni pernah tahun lepas cikgu sebut kation anion. Kation khas untuk ion positif, anion khas untuk ion negatif. Dua benda tu. Macam mana kita nak kenal pasti sama ada dia tu ion positif ataupun ion negatif? Macam mana nak kenal pasti benda ni? Okay, senang saja untuk benda ni. Kalau kamu lihat P positif lebih besar daripada E negatif, maksudnya bilangan proton lebih banyak daripada bilangan elektron, itu menunjukkan dia adalah ion positif ataupun lebih dikenali sebagai kation. Yang ni kamu kena tahulah benda ni. Okay, macam mana pula nak kena pasti sama ada ion itu negatif? Okay, apabila elektron E negatif lebih besar daripada P positif, maksudnya bilangan elektron lebih banyak daripada bilangan proton. Itu menunjukkan dia adalah ion negatif ataupun lebih dikenali sebagai anion.
Okey, dua benda ni. Ya. Kamu kena ingatlah benda ni supaya tidak confuse kalau nak bagi alasan. Contohnya soalan dia akan bagi, okey, bagaimanakah anda boleh mengenal pasti sama ada atom ini adalah bersifat positif? Contohnya, mestilah jawapan kamu, atom ini bersifat positif ataupun ion positif kerana nombor ataupun bilangan proton lebih banyak daripada elektron. Begitu cerita dia. Okey, selesai sudah untuk recap kita untuk hari ini. Okey, ini recap untuk 2 minggu yang lepas. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada soalan, kita boleh continue dengan next subtopik kita.